Terima kasih memilih Buletin Utama waktu ini. Saya Kabrin Mapeh. Dan saya Marsila Hassan. Pelbagai informasi teruskan sejam bersama kami. Calon-calon timbalan menteri di muktamad dalam masa terdekat. Pejabat Peguam Negara akan sediakan pelan cadangan pengasingan kuasa Peguam Negara dan pendakwa raya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mesyuarat mingguan pertama Jemaah Menteri yang berlangsung siang tadi di bangunan Perdana Putrajaya membincangkan isu-isu berkaitan rakyat, terutama yang membabitkan kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan isu berkenaan perlu diberi tumpuan dan akan diselesaikan segera. Selain senarai calon timbalan menteri kini sedang dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Mesyuarat pertama ini dihadiri kesemua menteri yang dilantik. Perdana Menteri turut menjelaskan calon-calon bagi timbalan menteri juga akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Mesyuarat sulung itu juga tampil berbeza apabila Jemaah Menteri tidak mengenakan tali leher, termasuk Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Perdana Menteri turut menzahirkan rasa syukur kerana mesyuarat berjalan dengan harmoni dan produktif. Mesyuarat Kabinet lazimnya diadakan pada hari Rabu atau berlangsung pada hari Jumaat sekiranya Parlimen bersidang. Dalam mesyuarat khas Kabinet Isnin lalu juga, ketetapan diambil untuk melaksanakan pemotongan gaji menteri sebanyak 20%. Beberapa langkah juga akan dilaksanakan bagi mengurangkan kos sara hidup, termasuk mengurangkan harga telur ayam. Selain penyaluran peruntukan khas pesawah oleh Syarikat Padi Beras Nasional Berhad, Bernas. Hari pengundian pilihan raya umum bagi Parlimen Padang Serai, Kedah dan Dewan Undangan Negeri Dun Tioman, Pahang siang tadi berlangsung dengan lancar. Peratusan terakhir keluar mengundi bagi lebih 160,000 pemilih berdaftar Padang Serai dan Tioman setakat ini belum dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selepas semua pusat mengundi ditutup tepat jam 6 petang. Bagaimanapun setakat jam 4 petang tadi, SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi ialah 63% di Padang Serai dan 54% di Tioman. Bagi mengikuti perkembangannya, kita bersama Kumaran Rajamani di Dewan Kompleks Sukan Kulim High Tech terlebih dahulu bagi perincian keputusan Parlimen Padang Serai. Kumaran. Ya, Keme, Marsila, saya ketika ini sedang berada di Kompleks Sukan Kulim High Tech di mana pusat penjumlahan undi rasmi bagi pilihan raya P017 Padang Serai akan dijalankan. Dan untuk makluman ya, kotak undi pertama tiba pada jam 6.35 petang tadi melibatkan undi awal diikuti pada jam 7.35 bagi undi pos. Seterusnya pada jam 7.48 tiba kotak undi dari pusat mengundi yang dijalankan pada hari ini iaitu dari Sungai Seluang. Dan untuk makluman ya, setakat ini belum ada angka yang signifikan dapat dipamerkan di skrin di belakang saya ini dan saya kira belum ada jumlah-jumlah yang kita dapat nyatakan tentang berapakah jumlah undi yang sudah pun ada. Tetapi dari pemerhatian saya, kotak-kotak undi bertali arus masuk selepas jam 7.48 tadi. Sekurang-kurangnya 3 kotak undi dari saluran berbeza telah pun sampai dan 46 pusat mengundi telah dibuka bagi memberikan ruang kepada lebih 132,000 pengundi di Parlimen P017 ini menjalankan amanah mereka. Dan saya telah berkesempatan untuk meninjau proses pengundian seawal jam 8 pagi tadi dengan kesemua 46 pusat mengundi membuka pintu kepada pengundi menjalankan amanah pada hari ini. Dan untuk makluman ya, saya difahamkan oleh Ketua Polis Kedah bahawa 9 laporan polis berkaitan pilihan raya umum ke-15 telah dilaporkan. Dengan kesalahan-kesalahan ini disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bagaimanapun belum ada penahanan dilakukan melibatkan siasatan-siasatan ini. Dalam pada itu, Tan Sri Abdul Ghani, pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya yang juga meninjau proses pilihan raya di Parlimen
Padang Serai ini telah memaklumkan bahawa Padang Serai disasarkan menerima sekitar 60% hingga 75% pengundi yang keluar mengundi pada hari ini, dan sasaran itu sebenarnya telah berjaya dicapai sekitar jam 5 petang tadi. Dan kita masih lagi menunggu keputusan pilihan raya umum bagi Parlimen P017 ini kerana ia melibatkan pertembungan 6 penjuru, meskipun ada kompromi di antara parti-parti politik yang bertanding di sini, terutamanya Warisan dan juga Barisan Nasional yang memberikan ruang kepada Pakatan Harapan untuk mewakili gabungan yang dibentuk oleh Kerajaan Perpaduan sebelum ini. Namun ada juga ura-ura bahawa ramai pengundi di sini masih belum arif tentang kompromi ini. Jadi kita akan melihat pola pengundian yang bagaimana telah dipilih oleh pengundi di sini sebentar saja lagi, dan keputusan dijangka akan diumumkan selewat-lewatnya jam 10 malam ini. Sekian dulu laporan langsung dari Kompleks Sukan Kulim High Tech, kembali bersama Keme dan Marsila di sepentas. Terima kasih Kumaran di Kulim. Di Dun Tioman ketika ini, calon Barisan Nasional dilaporkan sedang mendahului perkiraan kertas undi. Kita terus ke Rompin bersama Fazli Ahmad untuk perinciannya. Ya, terima kasih Keme dan Masila. Saya sekarang berada di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah Rompin. Untuk makluman, ketika ini 16 daripada 55 peti undi telah pun selesai dikira, dan urusan tidak rasmi ketika ini Barisan Nasional mendahului 557 undi. Itu yang tidak rasmi ketika ini. Sebelum ini, tepat jam 6 petang tadi, semua 11 pusat mengundi di Dun Tioman ditutup, manakala 6 pusat termasuk 5 di Pulau Tioman ditutup antara jam 2 dan 4 petang. Pusat mengundi ditutup jam 2 petang, membabitkan pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Juara, Sekolah Kebangsaan Mukut, Dewan Kampung Genting, Resort Salang Pusaka. Manakala pusat mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan Tekik ditutup jam 3 petang tadi. Semua pusat mengundi di Pulau Tioman ditutup awal kerana jumlah pengundi di Pulau Tuabit hanya 2,010 orang. Manakala di Tanah Besar, pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Denai ditutup jam 4 petang tadi. 4 peti undi dari Pulau Tioman tiba di pusat penjumlahan undi ini kira-kira jam 4.45 petang tadi. Manakala peti undi lain dari bahagian Tanah Besar sedang tiba dan dijangka tiba sepenuhnya pada bila masa. Secara keseluruhan, proses pengundian Dun Tioman berjalan lancar. Hingga kini tiada sebarang kejadian tidak diingini dilaporkan, dan ini memperlihatkan kematangan masyarakat Malaysia berpolitik. Bagaimanapun, keseluruhan peratusan keluar mengundi Dun Tioman agak rendah. Setakat jam 4 petang tadi, hanya 54% daripada 28,108 pengundi biasa menunaikan tanggungjawab mereka siang tadi. Pelbagai faktor boleh dikaitkan dengan peratusan keluar mengundi yang rendah, termasuk proses pengundian berlangsung pada hari bekerja. Selain itu, lebih 6,000 pengundi di Dun Tioman berada di luar kawasan, dan mereka sudah pulang mengundi di bahagian pilihan raya Parlimen Rompin 19 November lalu, dan mungkin agak keberatan untuk pulang hari ini. Tidak terkecuali ada juga beranggapan keputusan siapa menang kerusi Dun Tioman tidak mempengaruhi pembentukan kerajaan Pahang yang sudah terjalin antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Tetapi ada beranggapan keputusan Dun Tioman menjadi manifestasi rakyat pasca PRU 15. Saya rasa itu saja dari Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah Rompin. Kita kembali ke studio bersama Keme dan Masila. Terima kasih Fazli di atas laporan anda. Jabatan Peguam Negara akan menyediakan satu kertas pelan pengesuaian mengenai pengasingan kuasa antara Peguam Negara dan pendakwa raya. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata ia susulan daripada pertemuan dan perbincangan dengan AGC yang diketuai Peguam Cara Negara Datuk Ahmad Tarudin Muhammad Saleh. Datuk Seri Azalina menjelaskan beliau berharap langkah terbabit mendapat kerjasama yang baik dan membuahkan hasil. Laporan sebelum ini menyatakan Datuk Seri Azalina menegaskan untuk menyemak semula undang-undang yang sudah lapuk serta membuat pindaan yang diperlukan supaya ia relevan pada masa kini. Antara yang akan diusahakan ialah pengasingan kuasa antara Peguam Negara dan pendakwa raya untuk memelihara kebebasan budi bicara pendakwa raya. Langkah sedemikian penting bagi mengembalikan
keyakinan rakyat terhadap institusi itu. Ia susulan kontroversi buku bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas bertajuk My Story, Justice in the Wilderness yang mempersoalkan tahap daya saing dan kebolehpercayaan pegawai undang-undang di AGC. Dalam pada itu, pakar perundangan bersetuju perlu ada semak imbang terhadap kuasa Peguam Negara dan pendakwa raya. Usaha itu bagi memastikan sistem perundangan dan keadilan tidak diragui serta boleh mengundang persepsi negatif masyarakat. Menurut pakar perlembagaan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, proses pengasingan kuasa itu nanti membolehkan tiada kuasa mutlak diletakkan di bawah Jabatan Peguam Negara. Ia juga memastikan pendakwaan itu berjalan tanpa influence ataupun campur tangan mana-mana pihak, termasuklah Jemaah Menteri atau mana-mana ahli parlimen yang lainnya, supaya kuasa itu bukanlah suatu kuasa mutlak. Dan pada saya, kita juga memerlukan mekanisme semak dan imbang dalam menentukan kuasa pendakwa raya itu nanti. Manakala bagi pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Muzaffar Syahmalo, kedudukan pejabat pendakwa raya yang berada di bawah Jabatan Peguam Negara seperti yang diamalkan pada masa kini boleh menyaksikan konflik kepentingan. Usaha itu juga bakal memerlukan pindaan undang-undang. PAS menyifatkan mustahil untuk Perikatan Nasional menerima dana politik dari tauke dan syarikat judi ketika parti itu tegas menutup tempat perjudian malah pernah dituduh Taliban. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata ketika PN hampir membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 lalu, saham syarikat perjudian menjunam, menggambarkan seolah-olah sentimen syarikat berkenaan terhadap PN tidak baik. Beliau berkata adalah sangat tidak wajar jika tauke judi menyumbang dana kepada pihak yang paling agresif merobohkan pusat judi dengan ganas. Ini dibuktikan apabila Kerajaan Negeri Kelantan mengambil satu langkah menutup tempat perjudian yang diharamkan oleh Islam dan diadakan dialog dengan pemimpin semua agama. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Machang yang juga Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal membuat laporan polis berhubung dakwaan penerimaan dana judi tersebut. Jelas beliau lagi laporan ini dibuat kerana PN memandang serius dakwaan itu dan tiada apa-apa untuk disembunyikan daripada pihak berkuasa. 6 negeri setuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri secara bersama sekaligus membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata perkara itu antara dibincangkan Menteri Besar dan Ketua Menteri bagi negeri yang terbabit secara tidak rasmi ketika mesyuarat Majlis Raja-Raja baru-baru ini. Beliau menjelaskan pembubaran DUN secara serentak di 6 negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Negeri Sembilan adalah wajar bagi memudahkan pengundi mendapatkan cuti. Selain itu, dapat memastikan kos mengadakan PRN di kesemua negeri itu tidak terlalu tinggi. Menurutnya, kesediaan itu hanya di peringkat Menteri Besar dan Ketua Menteri dan masih tertakluk kepada persetujuan di peringkat parti masing-masing yang menjadi teraju kerajaan di 6 negeri berkenaan. Datuk Seri Amiruddin berkata mesej berkenaan akan disampaikan kepada pimpinan tertinggi parti. Seorang lelaki cedera di lengan kanan selepas terkena tembakan di hadapan rumahnya di Jalan Limau Kasturi, di Klang. Kejadian dikatakan berlaku kira-kira jam 7.15 pagi ketika mangsa dipercayai seorang ahli perniagaan berusia 40 tahun keluar rumah untuk pergi ke tempat kerja. Dalam kejadian itu, seorang suspek yang menunggang sebuah motosikal dipercayai melepaskan 3 das tembakan ke arah mangsa. Setakat ini, belum ada sebarang kenyataan rasmi polis berkaitan siasatan kes dan identiti mangsa serta motif kejadian. Nikmati 1 juta pas siaran langsung percuma dan data ekstra serta hashtag Sebola Suara. Saksikan bola sepak di mana jua. Ketahui lebih lanjut.
31 kenderaan buruk dan tersadai di kawasan blok kuartus sekitar Putrajaya ditunda menerusi operasi bersepadu Unit Penguatkuasaan Perbadanan Putrajaya PPJ dan Bahagian Pengurusan Hartanah BPH. Langkah pembersihan itu adalah satu daripada usaha bagi mengurangkan masalah tempat letak kereta yang meruncing di kawasan berkenaan. Pengarah Penguatkuasa PPJ Muhammad Ali Jusoh berkata, pihaknya mengenal pasti 60 kenderaan buruk dibiarkan tersadai di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, 29 kenderaan telah dialihkan selepas BPH menghantar notis kepada pemilik terlibat. Jadi dalam tempoh 3 hari ini kita akan selesaikan yang 31 biji kenderaan buruk tersadai oleh pemilik kuartus di Putrajaya. Untuk dia orang ambil balik ni, kita akan ada charge compound nanti, kita akan bagi charge compound, kos tunda dan juga kos simpan. Dia ada 3 elemen kos nantilah. Beliau ditemui media selepas operasi bersepadu menunda kereta buruk dan terbiar di presin 14 yang tadi. Kesemua kenderaan yang ditunda diletakkan di depo simpanan PPJ di presin 20 untuk tindakan lanjut. Tindakan dibuat susulan aduan penghuni kuartus mengenai kewujudan kenderaan terbiar dan sudah tidak digunakan di tempat letak kereta serta kawasan kejiranan. Tempoh 6 bulan juga diberikan kepada pemilik untuk membuat tuntutan ke atas kenderaan berkenaan. Tahun lalu sahaja lebih 100 kenderaan tersadai ditarik dengan 60 daripadanya dilupuskan kerana tidak dituntut. Seorang lagi maut akibat dijangkiti wabak rabies atau penyakit anjing gila di Sibu, Sarawak. Lelaki berusia 60 tahun itu antara 14 kes keseluruhan yang dilaporkan di Sarawak tahun ini sehingga 6 Disember lalu. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Ui Chu Hak berkata mangsa yang dirawat di Hospital Sibu meninggal dunia jam 11.41 pagi dan disahkan dijangkiti rabies. Bangsa dilaporkan mengalami gejala bermula 26 November lalu dan mendapatkan rawatan di klinik kesihatan pada 1 Disember. Mangsa sebelum ini tidak mempunyai sejarah pernah digigit anjing namun didapati pernah mengendalikan bangkai haiwan berkenaan Oktober lalu. Bagaimanapun, status jangkitan rabies bagi haiwan yang dikendalikan mangsa itu tidak dapat dipastikan. TM menghubungkan generasi masa depan ke dunia yang progresif milik semua. Pendakwa selebriti Azman Shah alias atau dikenali sebagai PU Azman didakwa di 2 mahkamah berasingan di Kelang atas 4 pertuduhan melakukan amang dan komunikasi seksual serta kelucahan melampau terhadap 3 remaja lelaki pada Februari, Jun dan Ogos lalu. Di Mahkamah Session, PU Azman didakwa dengan 2 kes amang seksual fizikal terhadap mangsa yang berusia 17 tahun di sebuah inap desa di Sungai Udang pada 12.15 tengah malam 20 Februari dan 1 pagi 29 Jun. Tertuduh juga didakwa menggalakkan seorang lagi mangsa yang juga berusia 17 tahun untuk berkomunikasi secara seksual melalui aplikasi WhatsApp pada 16 Ogos lalu. Di Mahkamah Magistrate pula, PU Azman didakwa melakukan perbuatan kelucahan melampau terhadap remaja lelaki lain berusia 19 tahun di sebuah rumah 10 Jun lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM24,000 bagi semua pertuduhan dan menetapkan 12 Januari untuk sebutan semula kes. Oktober lalu, tertuduh didakwa di Mahkamah Session Seremban atas 5 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 remaja lelaki. Seorang peniaga berdepan hukuman penjara 20 tahun selepas dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap kanak-kanak perempuan yang juga sepupu isterinya April lalu. Tertuduh berusia 22 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan itu. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa kanak-kanak perempuan berusia 17 tahun. Tertuduh juga didakwa melakukan perbuatan sama ke atas mangsa sama yang ketika itu berusia 16 tahun. Kedua-dua kesalahan dilakukan di sebuah rumah di Tambak Bugis, Bukit Lintang antara Jun 2021 hingga April lalu. Kes di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebat. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000. Sebutan semula kes 9 Januari depan.
Dapatkan pack Ultimate Unify TV dengan lebih 70 saluran premium dan sehingga 8 aplikasi penstreaman sekarang. Gara-gara berang tidak dibelikan rokok, seorang penganggur tergamak membelasah isteri dan 2 anaknya. Lelaki berusia 37 tahun itu menerima padahnya apabila dia dipenjara 3 tahun. Tertuduh dikenakan hukuman itu selepas mengaku salah atas 4 pertuduhan di Mahkamah Session dan Magistrate Ayer Keroh. Dalam pertuduhan pertama, dia didakwa mencucuh puntung rokok di lengan tangan dan bahagian mata kiri isterinya berusia 38 tahun. Hakim Muhammad Sabri kemudian menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun bermula tarikh dia ditangkap. Lelaki itu turut mengaku salah di hadapan Magistrate Syarda Shina Muhammad Sulaiman atas 3 tuduhan memukul isteri selain menumbuk dan menendang 2 anaknya berusia 12 dan 13 tahun. Dia kemudiannya dihukum penjara 2 tahun bagi setiap pertuduhan dan semua hukuman berjalan serentak. Semua kesalahan dilakukan di sebuah rumah di Bukit Tempayan 17 Oktober lalu. Kembali dengan laporan Detik Niaga. Ekonomi Malaysia dijangka mencatat pertumbuhan sederhana pada 4.2% tahun depan. Menurut MIDF Research, negara juga tidak akan berdepan sebarang risiko kemelesetan ekonomi namun akan terjejas susulan pelbagai ketidaktentuan global terutama di beberapa negara maju. Aktiviti ekspor Malaysia juga dijangka didorong permintaan pasaran negara sedang membangun, ekoran pertumbuhan perlahan atau jangkaan kemelesetan negara maju. Malaysia definitely is that we're not going to get a recession. We might get a slowdown. Even if US is in a recession, that's going to affect our terms of trade, but our domestic demand is going to be a support. Why domestic demand is going to be support? Jangkaan pertumbuhan ekonomi positif ini juga dilihat mengurangkan tekanan kepada paras hutang negara. Dengan itu, nisbah hutang kepada KDNK dijangka menurun. Fiskal defisit itu menggambarkan kebergantungan kepada hutang. Dan walaupun dari segi jumlahnya mungkin akan terus meningkat sekitar 1.3 trilion, tapi dari segi saiz hutang negara kepada saiz ekonomi dijangkakan menurun kerana dari segi saiz KDNK negara pertumbuhan sebanyak 40% menggambarkan saiz ekonomi kita akan terus berkembang. Dalam pada itu, FBMK LCI dijangka cecah paras 1,700 mata tahun depan. Ringgit pula diunjur lebih kukuh pada 4.23 berbanding dolar Amerika hujung tahun depan.
Manakala purata harga minyak mentah Brent dilihat pada $96 Amerika setong dan minyak sawit mentah pada RM3,500 satu tan tahun depan. Kerajaan wajar melaksana reformasi 4 struktur ekonomi bagi membantu menangani kos sara hidup rakyat yang semakin menekan. Antaranya termasuk memperkenal sistem pendapatan asas di mana bantuan boleh disalurkan kepada golongan yang tidak mencapai pendapatan asas sewajarnya. Basic income diperkenalkan di Malaysia, yang mana kita memastikan bahawa sebilangan golongan rakyat yang memerlukan bantuan diberikan bantuan kewangan secara langsung terus kepada mereka berterusan. Turut dicadangkan beberapa reformasi lain termasuk sistem perlindungan sosial yang dipertingkat selain sistem pencen bukan sahaja bagi penjawat awam tetapi juga pekerja swasta. Selain itu, perkhidmatan asas dari segi rumah mampu milik, pendidikan yang berkualiti juga perlu ditambah baik. Ini selain pembangunan infrastruktur fizikal dan digital yang mampan. Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM menggesa kerajaan menubuhkan pusat sehenti termasuk menawarkan dana khas ESG sehingga RM2 bilion. Ini bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam melaksanakan inisiatif alam sekitar, sosial serta tabik urus ESG. Presiden FMM Tan Sri So Tian Lai berkata pusat sehenti itu wajar berada di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ini akan memberi peluang kepada PMKS mendapatkan pembiayaan serta sumber mampu milik bagi memulakan perjalanan ESG mereka. Untuk itu, pihak industri mencadangkan semula perkara ini dan berharap kerajaan baru akan mempertimbangkannya. Majlis Getah Malaysia MRC peruntuk RM17.3 juta menerusi inisiatif dana pengambilan pekerja tempatan bagi merangsang pengambilan tenaga kerja tempatan dalam industri getah negara. Inisiatif terbaru berkenaan ditambah baik selain turut diperluas kepada lebih ramai pengusaha atau pemegang taruh dalam industri getah. The policy 2021-2030, I'm confident that this initiative will help boost the country's economic growth. This that indirectly encourages young people, particularly those applying for their first job, to consider joining the rubber industries in the future. Jelasnya, dana itu juga selari dengan dasar kerajaan yang mengutamakan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan di samping mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing. Mac lalu, MRC menandatangani memorandum persefahaman bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi menggalakkan lebih ramai majikan dan pemain industri menggaji pekerja tempatan. Bursa Malaysia mengakhiri dagangan hari ini dalam aliran negatif. Ini selari dengan sentimen lemah pasaran serantau ekoran petunjuk negatif Wall Street. Jam 5 petang tadi, FBM KLCI susut 0.32%. Sementara itu, ringgit juga ditutup lemah pada 4.395 berbanding dolar Amerika. Women Talk is
celebrating women, financial literacy, effective parenting, fashion and lifestyle, woman to woman. So you have to move on. It's a positive, right? It's really great. It's a good time to continue the progress, right? With Deborah Henry and Thoraya Vadillo, Women Talk is now returning for a new season. Every Saturday at 5 p.m. Only on TV3. Ke berita luar negara. 2 maut manakala 8 lagi cedera selepas seorang lelaki meletupkan diri di sebuah balai polis di Bandung, Indonesia. Penyerang sebelum itu memasuki balai polis Astana Anyar ketika sekumpulan pegawai polis sedang beratur untuk satu perhimpunan pada jam 8.20 pagi. Suspek kemudian mengacukan senjata tajam ke arah pegawai polis sebelum bertindak meletupkan diri. Pasukan unit pemusnah bom dari Polis Daerah Jawa Barat dikerahkan ke lokasi kejadian susulan insiden. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Indonesia Litsio Sigit mengesahkan identiti suspek yang menelangi serangan. Suspek Agus Sujatno dikenal pasti sebagai ahli kumpulan Jamaah Ansarud Daulah JAD. Agus sebelum ini pernah ditahan selama 4 tahun atas pembabitannya dalam pengumuman di Cicendo, Bandung pada 2017. Parlimen Indonesia sah meluluskan pindaan terhadap rang undang-undang kanun jenayah semalam yang melarang seks luar nikah dan status bersekedudukan pasangan belum bernikah di negara itu. Undang-undang jenayah terbabit yang diwujudkan sejak 1963 dirasakan tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa. Seterusnya perlukan beberapa pindaan mengikut kesesuaian masyarakat tempatan. Butiran penuh disediakan wakil TV3 di Indonesia, Kevin Budiarto. Saman berlaku atas pengaduan oleh suami atau istri yang terikat perkawinan atau orang tua anak yang tidak terikat perkawinan. Hukuman penjara maksimum 1 tahun dan denda lebih Rp2.800. Draft Kod Kanun Jenayah itu dipersetujui ke 9 fraksi parti di parlemen dalam mesyuarat plenari paripurna ke-11 tahun 2022-2023. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia. Kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Jika tidak bersependapat, masyarakat digesa mohon rayuan ke Mahkamah Perlembagaan. Ianya ikut mengatur berkenaan hukuman penghinaan kepada Presiden dengan hukuman 3 tahun penjara, upaya mengambil kekuasaan dan memisahkan diri dari negara Indonesia dengan hukuman maksimum hukuman mati, dan pelaku media yang terlibat dalam upaya penyebarluasan berita palsu yang berakibat kekecohan akan dipenjara maksimum 6 tahun atau denda Rp140.000. Kevin Budiarto, Jakarta, TV3. Israel memperluas sekatan di timur bandar Gaza dengan merobohkan lintasan Karni. Operasi memindahkan Karni bertujuan menyiapkan pembinaan penghadang bawah tanah bagi meningkatkan pertahanan di seluruh kawasan sempadan dengan semenanjung Gaza. Bagi tempoh 3 tahun akan datang, lintasan Karni beroperasi secara berselang-seli untuk penghantaran terhad keperluan asas kemanusiaan di Gaza. Lintasan Karni sebelum ini dijadikan terminal kargo tetapi sudah lama tidak beroperasi. Ia pernah menjadi terminal import-ekspor terbesar dan utama di wilayah Palestin dengan dilengkapi pengimbas dan sistem tali pesawat penyampai untuk memudahkan pemindahan serta pergerakan barangan.
Tahun lalu, Israel mengumumkan proses menyiapkan tembok pemisah terus dipertingkatkan di sekitar semenanjung Gaza. 6 orang maut dalam serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine di bandar Kritirenok, Donetsk. Menurut Datuk Bandar berkenaan melalui telegramnya, kota itu dihujani bedilan roket dan artileri bertali arus. Sasaran termasuk rumah, pasar, pusat beli belah, gereja dan kemudahan lain. Jepun bakal mengeluarkan robot laba-laba yang berupaya memeriksa saluran paip pembetung. Di label SPD-1 ketika dibangunkan, peranti pintar itu mampu memeriksa sistem kubahan lama yang kini sukar dilakukan kaki tangan syarikat pembetungan. Seorang tukang besi di Vina del Mar, Chile, melakukan usaha murni menyelamatkan lebah dengan membina penempatan baharu buat serangga itu. Angel Nieto mula melakukan usaha itu sejak setahun lalu apabila diminta membantu pasukan bomber. Menarik dan bagai keajaiban, kerja pemindahan dilakukan Nieto tanpa memakai sebarang alat dan pakaian perlindungan. Alami kehebatan dunia Unify TV dengan lebih 70 saluran premium dan 16 aplikasi penstreaman. Tonton dan nikmati rancangan kanak-kanak, liputan sukan, drama Korea dan filem terkini bila-bila masa di mana jua. Dapatkan Unify hari ini. Unify. Semarakkan sokongan anda untuk Harimau Melaya. Siri persahabatan antarabangsa. Secara langsung hanya di TV9 dan Astro 149. Salam sejahtera. Majlis Olimpik Malaysia MOM mengingatkan semua pemegang taruh dan persatuan sukan kebangsaan agar tidak mengambil mudah akan urusan keuangan. Isu yang menimpa Kesatuan Rugby Malaysia MR yang kehilangan sumber keuangan mencecah RM2 juta gara-gara pecah amanah orang dalam perlu dijadikan pengajaran dalam pengurusan akaun. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nazar Zakaria jelas terkejut dengan apa yang menimpa rugby Malaysia. Menurutnya ia harus diteliti sebaik mungkin kerana ia kecuaian yang jarang berlaku sekalipun ia kini sudah dalam siasatan pihak berkuasa. Saya sebelum the police report, Datuk Syarul pun dah telefon saya kerana dia juga Vice President Olympic Council, Majlis Olimpik Malaysia, dan beliau telah mendapat nasihat daripada saya dan saya juga telah mengingatkan beliau untuk terus memperketatkan dia punya kewangan dalam persatuan rugby, dan saya juga berharap bahawa orang kata apa, perkara-perkara sedemikian rupa tidak berlaku lagi. Untuk itu beliau menyeru semua persatuan sukan kebangsaan tidak lagi mengambil mudah akan urus takbir kewangan. Dan lebih penting, setiap persatuan perlu ada seseorang yang layak untuk menjaga aliran kantung dan akaun. Krisis pecah amanah MR menyebabkan badan induk rugby itu hampir muflis. Kegiatan itu berlaku sejak 3 tahun lalu apabila seorang individu mengeluarkan wang daripada akaun MR sedikit demi sedikit
tanpa disedari sebelum dikesan baru-baru ini. Sudah masa ketika sudah tiba untuk persatuan-persatuan sukan untuk buat investment kepada contohnya mengambil finance manager, accountant, group financial controller untuk menentukan kita bukan penny wise pound foolish. Kita mungkin nak save duit, tiba-tiba kita hilang 1-2 million. Presiden MR Datuk Syahrul Zaman Yahya yang kami hubungi petang tadi enggan memberi ulasan lanjut selepas kenyataan media dikeluarkan MR semalam. Ini kerana kes berkenaan sudah dalam siasatan pihak polis. Cuma beliau berharap pihak penaja terus yakin dengan MR dan tidak terkesan dengan kes ini kerana MR telah mengambil segala inisiatif memperbaiki keadaan tanpa menjejaskan semua perancangan yang diatur. Anugerah Ikon Sukan Harian Metro ISHM yang dianjurkan buat julung kalinya tahun ini kini semakin menghampiri kemuncaknya apabila undian 5 finalis bagi 8 kategori utama diumumkan siang tadi pada Majlis Prakemuncak ISHM yang berlangsung di Petaling Jaya, Selangor. Proses undian peringkat kedua bagi finalis setiap kategori telah bermula sejak 1 Disember lalu sebelum berakhir pada 25 Disember ini. Penilaian untuk pemenang akan berdasarkan 50% undian melalui akhbar Harian Metro dan atas talian, selain 50% lagi dari penilaian juri profesional. Antara calon yang mencuri tumpuan adalah peseorangan utama lelaki negara, Lee Zijia yang tercalon dalam 2 kategori, Ikon Sukan Lelaki dan Ikon Sukan Pepengaruh. Turut berada dalam top 5 kategori Ikon Sukan Lelaki, pemegang rekod 100 meter kebangsaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Alhamdulillah, dengan segala pencapaian, pengalaman dan juga pengajaran yang saya dapat untuk season ni dan juga untuk tercalon dalam finalis anugerah Ikon Sukan ni pun merupakan salah satu penghargaan sebelum saya berangkat ke US pada tahun hadapan. Jadi overall saya berpuas hati dengan pencapaian saya untuk tahun ni. Sebagai menghargai ijazah bekas atlet negara, ISHM turut memberi pengiktirafan menerusi kategori khas iaitu Anugerah Sukan Legenda. Pemenang bagi setiap kategori dan anugerah utama akan diumumkan pada malam kemuncak ISHM yang akan berlangsung pada 8 Januari depan. Piala Dunia Qatar 2022 melengkapkan semua 8 pasukan yang berjaya mara ke pusingan suku akhir. Boleh dikatakan semua pasukan yang mara menepati ramalan selaku pasukan pilihan kecuali kejutan yang melanda juara 2010 Spanyol semalam apabila disingkirkan Maghribi dan kemampuan Croatia, Brazil, England, Perancis, Belanda, Argentina, Maghribi dan Portugal akan mula teruji lagi bermula Jumaat ini bagi pemburuan slot 4 terbaik separuh akhir. Pertama beraksi Jumaat ini adalah juara dunia 5 kali Brazil yang akan turun jam 11 malam waktu Malaysia. Skuad Sambal Cemerlang menumpaskan Korea Selatan 4-1 di fasa 16 dan akan berdepan Croatia, naib juara edisi 2018. Croatia yang marah hanya bergantung kepada nasib sepakan penalti menentang Jepun, jelas akan berdepan laluan getir. Untuk itu di atas kertas, sememangnya Brazil lebih dijangkakan akan mampu layak ke separuh akhir. Dalam pada itu, siapa yang tidak mahu menyaksikan pertembungan yang dijangka sengit Argentina bertemu Belanda jam 3 pagi Sabtu ini. Kedua-duanya nampak setara dengan prestasi terbaik masing-masing di fasa 16 di mana Argentina menewaskan Australia 2-1 manakala Belanda mengatasi Amerika Syarikat 3-1. Hanya seperkara membezakan Argentina yang diketuai Lionel Messi lebih berpengalaman dan dibarisi pemain-pemain agak berusia. Berbeza dengan Belanda yang dipenuhi pemain-pemain lebih muda dan berbakat dan tentunya faktor kecergasan akan memainkan peranan besar bagi penentuan pemenang nanti. Aksi suku akhir ini juga mengimbau ketika final Piala Dunia 1978 yang dimenangi gergasi Amerika Selatan itu menerusi keputusan 3-1. Sementara itu, kewibawaan Maghribi selaku pasukan Giant Killer akan teruji sepenuhnya Sabtu ini. Selepas menyingkirkan Spanyol, apakah tuah akan sekali lagi mengiringi perjalanan The Atlas Lion bertemu Portugal? Lihat saja apa yang mampu dilakukan Portugal ke atas Switzerland. Pasukan Brazil Eropah itu nampak solid merobek gawang lawan tanpa kehadiran Ronaldo. Kita lihat saja apakah penjaga gol Maghribi Yasin Bonu akan mampu bertahan dengan gerakan lincah si pencipta hat-trick Goncalo Ramos. Laungan It's Coming Home menjadi azimat England untuk berdepan juara bertahan Perancis Ahad nanti jam 3 pagi. Menjadi atau tidak memang susah untuk diramal kerana kemampuan dan prestasi cemerlang kedua-dua pasukan ketika ini. Tetapi perlu diakui Perancis cukup bermotivasi tinggi dan memiliki kualiti lebih baik untuk mara ke separuh akhir. Tetapi skuad The Three Lions tidak boleh diperkecil kerana jika kena dengan taktikal di atas padang, England cukup sukar untuk dihalang dari segenap penjuru.
Dalam pada itu, sejarah terus dicipta pasukan Maghribi apabila berjaya melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia buat kali pertama. Lebih sensasi, sejarah yang dilakar adalah dengan menyingkirkan juara 2010 Spanyol menerusi kemenangan 3-0 dalam penentuan sepakan penalti selepas aksi 120 minit terikat tanpa jaringan. Manakala Portugal marah sambil melaungkan amaran dengan membenam Switzerland 6-1 sekalipun tanpa bintang utama Cristiano Ronaldo. Dengan rekod 2 kemenangan ke atas Maghribi, selain status laku juara dunia edisi 2010, memang Spanyol dilabel sebagai pasukan pilihan. Namun generasi emas Maghribi jelas mampu menyerap segala asakan yang cuba dilakukan Spanyol. 0-0 tamat separuh masa, kedua-dua pasukan saling berbalas serangan selepas itu, cuma masing-masing tetap buntu untuk mencipta gol. Di heret ke masa tambahan, skrip sama terus berulang dengan pemenang akhirnya terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti. Tendangan Pablo Sabaria bagai menggoyahkan seluruh kem Spanyol dan tekanan turut dirasai Carlos Soler apabila Yasin Bonu berjaya menyekat percubaannya. Segala serba tidak menjadi buat Spanyol apabila percubaan kapten pasukan Sergio Busquets terus disekat Bonu dan tendangan Achraf Hakimi akhirnya mengesahkan tempat Maghribi ke suku akhir buat julung kalinya selepas menang dengan keputusan 3-0. كنحسوا يعني بالتشجيعات ديال الجمهور يعني اللي جات عندنا والجمهور اللي في المغرب ولا اللي في بلدان اخرى فهادشي كيدفعنا باش نديروا هذا العمل اللي كنديروا. كنبغي نشكر كاع اللاعبين اللي داروا واحد مجهود جبار يعني في واحد التركيز عالي 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 جدا. شابو للدراري والحمد لله كنهديو هاد الفرحه لكاع الناس ديالنا. Sementara itu, pada satu lagi perlawanan terakhir, Portugal bagai melaungkan amaran awal apabila mara ke peringkat suku akhir dengan menyingkirkan Switzerland 6-1. Tanpa kelibat Cristiano Ronaldo yang tidak disenarai dalam kesebelasan utama, Portugal tetap bermula garang apabila memecah kebuntuan pada minit ke-17, gol menerusi jaringan Goncalo Ramos. PP kemudiannya menjadikan kedudukan 2-0 selepas menanduk masuk sepakan penyuru Bruno Fernandes. 2-0 tamat separuh masa, Ramos menjaringkan gol kedua pribadi pada minit ke-51 sebelum Rafael Guerrero menjadikan kedudukan 4-0 4 minit berselang. Minit ke-58, Switzerland akhirnya berjaya mencipta jaringan hasil jaringan Manuel Akanji. Namun Portugal meneruskan penguasaan dengan Ramos ceria merakam hat-trick pertama di pentas Piala Dunia pada minit ke-67. Dan tidak terhenti di situ, gol ke-6 Portugal menyusul pada masa kecederaan menyaksikan skuad kendalian Fernando Santos gah ke suku akhir dengan kemenangan 6-1. Sinceramente, no nosso balneário ninguém falou sobre isso. O Cristiano, como nosso capitão, fez o que faz todos os jogos, ajudou-nos, motivou-nos e deu uma palavra de apoio tanto a mim como aos outros todos. Dan kejayaan pasukan Maghribi mara ke-8 pasukan terakhir pastinya disambut penuh gembira penyokong The Atlas Lions di Doha. Apatah lagi, Maghribi menjadi negara Arab pertama dan hanya negara Afrika keempat mara ke suku akhir Piala Dunia. Dengan peminat pastinya tidak sabar menanti pertembungan menentang Portugal nanti. Di ibu negara Spanyol Madrid, rata-rata penyokong tidak dapat menyembunyikan kesedihan melihat skuad La Roja tersingkir menerusi penentuan sepakan penalti. Dengan reputasi selaku pasukan pilihan berbanding lawan Maghribi, nasib sama dialami pada kempen 4 tahun lalu, gagal mara ke suku akhir. Bagi pemain ke-12, Portugal juga tidak ketinggalan meraihkan kejayaan pasukan mereka mara ke suku akhir dengan melakar kemenangan bergaya 6-1 menupaskan Switzerland awal pagi tadi. Di luar stadium, ramai penyokong menyatakan mereka dapat menyaksikan aksi yang cukup mendebarkan. Namun, sedikit kecewa apabila bintang utama Cristiano Ronaldo hanya dimasukkan ketika perlawanan memasuki minit ke-72. Dalam pada itu, gagal ke suku akhir amat dirasai buat penyokong Switzerland yang tumpas di tangan Portugal. Bagaimanapun, mereka tetap berbangga dengan aksi yang ditampilkan skuad Nati yang berjaya mara hingga ke kelompok 16 pasukan terakhir pada kempen kali ini. Pencapaian sama dilakar ketika edisi 2018 di Rusia. Kemeriahan Piala Dunia turut dirasai dalam kalangan pengamal media dan syarikat korporat Uda Holdings Berhad dengan penganjuran Karnival Sukan Uda Holdings baru-baru ini. 13 pasukan mengambil bahagian termasuk 9 agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Dengan matlamat mengeratkan hubungan antara agensi-agensi di bawah KUSKOP dan media,
Karnival Sukan Uda Holding menyaksikan 3 acara dipertandingkan bola jaring, futsal dan badminton. Melibatkan lebih daripada 30 pengamal media dari New Straits Times Press, Media Mulia RTM bernama dan TV3. Antara agensi Kuskop yang turut mengambil bahagian adalah Tekun Nasional, Institut Koperasi Malaysia, Amanah Ikhtiar Malaysia dan SME Band. Uda Holding yang tegah apabila menguasai acara bola jaring apabila menewaskan pasukan Tekun Nasional pada perlawanan akhir sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 beserta pingat. Acara futsal juga meriah dengan penyertaan 10 pasukan termasuk dari Jabatan Berita dan Hal Ehwal Semasa TV3. Setelah mengharungi pusingan kumpulan, pertandingan final menyaksikan TV3 terpaksa akor kepada pasukan SME Band apabila tewas 3-0. Selaku juara, SME Band membawa pulang wang tunai RM1,000 dan pingat, manakala TV3 terpaksa berpuas hati selaku naib juara. Pasukan tuan rumah Uda Holding berpuas hati di tempat ketiga. Dan laporan itu tadi mengakhiri semasukan malam ini. Saya Fazil Muhammad Rais. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Lebih 1,000 video telah diharamkan di platform aplikasi TikTok selepas seminggu pilihan raya umum ke-15 berakhir. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata 800 video telah diharamkan sepanjang tempoh berkempen, manakala 175 video diturunkan pada hari pengundian. Kita juga ingin meneliti undang-undang sedia ada untuk memastikan bahawa mana-mana pengusaha platform media sosial bukan hanya patuh kepada undang-undang tapi juga lebih bersifat responsif kepada mungkin permintaan ataupun permohonan daripada pihak berkuasa. Tambah beliau, lebih 1,000 video berunsur provokatif dan ekstrim juga diharamkan sejak 20 hingga 25 November lalu. Bahan berkenaan telah disekat secara automatik melalui sistem kecerdasan buatan AI TikTok. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani sebelum ini memberi amaran terhadap pengguna media sosial supaya tidak memuat naik kandungan yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama sehingga mengancam keselamatan dan ketenteraman awam.
850 orang banduan di 4 penjara di Kelantan sudah diambil bekerja di bawah program Corporate Smart Internship CSI tahun ini. Pengarah Penjara Kelantan, Mat Yaakob berkata banduan yang diambil bekerja adalah mereka yang menjalani sistem parol dan pelepasan banduan secara lesen PBSL. Antara sektor pekerjaan yang disediakan adalah di bengkel motosikal atau kereta, perkilangan, ladang dan spa. Tidak semua banduan penjara layak mengikuti program CSI berkenaan. Sebaliknya, ia tertakluk kepada peraturan penjara. Selain akta kesalahan yang dilakukan, contohnya tidak dibuka untuk banduan penjara yang menjalani hukuman mati atau reman. Yang semasa kita ada 280 banduan sedang bekerja di CSI ini di seluruh negeri Kelantan, dan untuk keseluruhan pada tahun ini kita telah pun menempatkan seramai 850 orang banduan bekerja di syarikat CSI ini. Menurutnya, pihaknya menerima banyak permohonan daripada syarikat untuk bekerjasama menerusi program itu dan sehingga kini sebanyak 50 syarikat berada dalam senarai menunggu. Ini perkembangan baru pilihan raya umum kerusi Dun Tioman Pahang. Keputusan tidak rasmi menyaksikan calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Johari Hussein menang kerusi berkenaan. Beliau yang juga penyandang 3 penggal mempertahankan kerusi itu dengan majoriti lebih 600 undi mengalahkan pesaing terdekat Nur Idayu Hashim dari Perikatan Nasional. Laporan tadi mengakhiri buletin utama. Sebelum berpisah, saksikan aksi sekitar kejohanan Pai Dunia di Lyon, Perancis yang dimenangi oleh chef dari Jepun. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.